Baik, kalau kita lihat tempoh PKP ini juga ramai yang mengambil peluang dan ruang untuk bersama dengan keluarga. Sekiranya mereka bersama dengan keluarga. Tapi bayangkan kalau mereka yang berseorangan di rumah. Betul. Apa yang mereka hadapi setiap hari itu sudah pasti ada juga tekanan tertentu. Tidak ada orang teman untuk bercerita, ada juga yang bersendirian di rumah, tak tahu nak buat apa. Kan? Jadi perkara inilah kita akan beri tumpuan untuk kali ini. Bagaimana sepanjang tempoh PKP ini ataupun duduk di rumah ini waktu yang sesuai untuk anda mengeratkan hubungan. Betul. Bersama kita pagi ini untuk bincang tentang perkara ini ialah Dr. Ida Hartinah Ahmed Tarbi, Ahli Eksekutif Perkama International. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Waalaikumsalam. Okey Dr, mungkin sedikit mengenal tentang Perkama International itu. Apa itu Perkama? Okey, Perkama International ni ialah Persatuan Kaunseling Malaysia International. Okey, kita adalah satu persatuan yang menaungilah kaunselor-kaunselor berdaftar di Malaysia dan juga pelajar-pelajar kaunseling yang sedang belajar kaunseling di Universiti Pengajian Tinggi. So tujuannya kami juga akan menggalakkan program-program pembangunan profesional dan juga kita akan terlibat dengan tugas-tugas sosial ya, membantu masyarakat terutama macam keadaan sekarang ya semasa PKP ni. So kita ada menyediakan hotline dan sebagainya supaya mereka yang memerlukan bantuan kaunseling dapat mencari sumber profesional di mana mereka boleh dapatkan khidmat kami lah. Sebab kita tahu kadang-kadang bila orang ada tekanan ni dia kadang-kadang tak tahu kat mana nak cari bantuan. So Perkama International ni salah satu daripada saluran persatuan yang membolehkan perkhidmatan itu dijalankan. Okey, kalau kita lihat juga situasi yang berlaku pada waktunya doktor, mereka yang mengalami tekanan ada yang meluahkannya bersama dengan ahli keluarga yang lain ataupun mereka rakan-rakannya di telefon dan sebagainya. Tetapi ada juga yang mengalami tekanan tapi meluahkannya di laman media sosial dan memberikan aura yang negatif juga kepada siapa yang membacanya. Itu pula bagaimana doktor waktu ini? Adakah ialah kita tahu itu tindakan yang tidak seeloknya ataupun tidak sepatutnya dilakukan. Okey, sebenarnya cara orang meluahkan emosi zaman sekarang ni agak berbezalah dengan zaman dulu. Sebab kalau dulu kita kurang sikit media-media sosial ni, jadi kita lebih kepada interpersonal relationship. Kita akan bercerita dengan ahli keluarga, dengan rakan-rakan terdekat ya, tapi zaman sekarang mereka ada virtual friends. Kawan-kawan dalam talian yang kadang-kadang dia tak kenal pun. Dan bila meluahkan tu mungkin ada yang bukan memberi solution yang betul. Jadi ini satu perkara yang sepatutnya dielakkanlah. That's why semasa tempoh PKP ni memandangkan semua ahli keluarga ada di rumah adalah masa yang sesuai lah untuk contohnya ibu bapa mengambil tahu hal anak-anak. Anak-anak juga belajar untuk meluah kepada ibu bapa. Suami dan isteri berkongsi kerisauan, kesusahan hati dan sebagainya sebab macam-macam emosi sedang berlaku sekarang kan dan tempoh PKP ni. Ada yang runsing duduk di rumah ya, sepanjang masa nak menghadap pasangan kan. Esok lusa muka yang sama. Itu untuk bagi yang berkeluarga, mereka ada orang kata untuk menceritakan masalah mereka. Bagi yang berjauhan dengan isteri atau suami atau keluarga, bagaimana untuk mereka mengatasi perkara itu? Saya juga mengambil maklum lah ada kes-kes yang mana PJJ orang kata perkahwinan jarak jauh dan tak sempat balik kampung dan sebagainya. So mungkin rasa sedikit banyak ruang kosong dalam hati macam tu kan. So saya rasa kalau sekarang ni ada media sosial, contohnya kita ada boleh WhatsApp video call dan sebagainya, itu kenalah dilakukan ya, sebab cara lain kita tak boleh nak buat, maksudnya kita tak boleh travel dan ni untuk menjaga kesejahteraan kesihatan dan sebagainya kan. So tak salah kalau dulu nak selalu calling orang rasa pelik pula kan, sekejap-kejap call macam monitoring pula. Tapi kalau sekarang tak apa, okey, selalu call, selalu menatap wajah pun tak apalah melalui video call tu kan, asalkan tak rasa loneliness tu. Sebab kalau rasa kebosanan, kesunyian tu, kita takut ada orang-orang yang sunyi, bila dia tak tahu nak mana nak luahkan, dia akan buat perkara-perkara yang tidak patutlah. Tapi doktor, ada juga yang suka dengan kalau duduk bersorangan, maksudnya dia boleh bersendirian dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang duduk bersama dengan keluarga ataupun ada rakan-rakan di satu rumah itu, mereka juga kadang-kadang mahu masa untuk bersendiri, bersendirianlah di rumah dan sebagainya.
Sebenarnya ni check and balance lah. Kita semua sebenarnya perlu jadi manusia sosial, tapi kita juga perlu jadi manusia yang ada masa peribadi. Betul. So kalau macam dalam keluarga sendiri, memang kita sekarang ni berkata bahawa kita akan menghadap muka satu sama lain sepanjang hari ya. Tetapi macam ibu bapa pun tak bolehlah kata kena anak-anak tu sentiasa berada depan mata dia. Tak boleh terlalu strict sangat, sebab bagi masa anak-anak tu untuk bertenang, kita pun perlu ada masa bertenang kan. Sebab kalau dulu kita mungkin satu hari bekerja, tak perlu mengambil peranan ibu bapa tu 24 jam. Tapi sekarang bila berada di rumah sepanjang masa, peranan ibu bapa, peranan sebagai pekerja tu dah diisi dengan peranan ibu bapa, yang ada separuh ibu bapa tak biasa. Betul. Jadi menyebabkan mereka rasa marah dan sebagainya, kan rasa tertekan lah. Sebab your rutin kita berubah. So pengisian harian pula yang kosong tu terpaksa diisikan dengan benda-benda baru. So sangat mencabar untuk kedua anak-anak dan juga ibu bapa. Kena belajar untuk sesuaikan diri lah. Seperti yang doktor kata, bila dah jumpa hari-hari, dah 24 jam depan tengok muka anak, menyebabkan ibu bapa tu jadi macam lagi senang nak marah. Betul. Tapi adakah anak-anak juga harus mengambil peranan dalam perkara ini? Kerana mereka sebelum ini ibu bapanya sibuk bekerja juga waktu malam, dan bila ibu bapa di depan mata mereka dan nampak perangai sebenar anak-anaknya, adakah anak sendiri perlu kawal diri sendiri? Ya, anak-anak kita tengok kematangan anak-anak lah. Kadang kalau anak-anak yang kecil ni kita tak mereka pun tak berapa faham, jadi susah sikit untuk mereka adjust themselves. Bagi anak-anak ni mungkin dia suka bermain, so agak kurang peka dengan perasaan ibu bapa. Tapi saya rasa anak-anak yang dah dewasa, yang remaja dan sebagainya, kena juga adjust. Kalau dulu tidak suka kalau ibu bapa memberi nasihat dan sebagainya, sekarang ibu bapa memang itulah tugas dia di rumah kan, dan ibu bapa mungkin mengambil peluang ni untuk berkomunikasi dengan anak-anak. So anak-anak pun kena sama-samalah, kita sama-sama bersatu hati. Sebab kalau dalam keluarga tu tidak terapeutik maksudnya tidak sejahtera, takut nanti ada masalah-masalah lain yang timbul lah kan. Kita tak nak PKP ni jadi satu tempoh masa di mana ada kes-kes penderaan dan sebagainya. Sebab memang ada peningkatan, yalah yang secara rasmi kita tak pasti, tapi kita pun ada dapat juga kes-kes penderaan sebab sentiasa berada bersama kan. Kalau yang tak pandai mengawal emosi itu mungkin ada masalah. Baik doktor, dan juga untuk penonton kita pada waktu ini ruangan yang kami buka juga untuk anda semua untuk membuat panggilan ataupun sekiranya ada pertanyaan, nak berkongsi pengalaman, nak tanya apa yang patut dilakukan, boleh juga anda hubungi kami seperti talian yang tertera pada waktu ini, dan kami akan cuba jawab persoalan anda itu bersama dengan doktor di studio. Okey, satu lagi situasi doktor. Kalau tadi bagi anak yang boleh berfikir, mereka yang dah dewasa, bagi anak-anak kecil pula, si cilik yang mungkin usia 6 tahun dan ke bawah, ialah kita tahu mereka ini suka memberontak. Kalau satu permintaan tak dipenuhi, mereka nak keluar lah, mereka nak ke taman permainan, tapi kita tak boleh nak keluar, mereka pun memberontak. Itu pula bagaimana ibu bapa dalam menangani situasi sebegini? Saya rasa ni satu soalan yang menarik lah ya. Sebab kita memang anak-anak ni kalau dia kecil, dia suka perhatian. Dan memang tak boleh lari daripada minta perhatian ibu bapa. Dan dulu tak dapat nak tu sebab ibu bapa bekerja. Sekarang ibu bapa ada di rumah. So kat sini ibu bapa kena memainkan peranan yang lebih kreatif. Saya tengok sekarang ramai je ibu bapa yang buat aktiviti kreatif. Contohnya ada yang buat aktiviti dalam rumah, melukis bersama, buat main Lego pun tak kisahlah. Kalau dulu kita tak biasa bermain Lego dengan anak-anak, sekarang ni sebab kita kena bantu mereka untuk tidak memberontak tu. Kalau anak-anak ni dilayan, insya-Allah mereka tak memberontak sebab perhatian tu yang dia nak. Kan of course sekarang ni lagi satu yang mungkin jadi tu ialah makanan ya. Kadang-kadang mungkin anak-anak ni nak ke makanan fast food, nak keluar dan sebagainya. So saya rasa kan ibu memainkan peranan lah untuk menyediakan makanan yang sedap di rumah, dan pada masa yang sama kena berhasiatlah. So anak-anak ni appreciate the time that we have together, dan mereka tak rasa macam mereka perlu memberontak. So saya rasa kena kreatif lah dan cara tu. Okey. Dan sekarang ni tempoh PKP dah dilanjutkan sehingga 28 April. Dan ada juga sektor yang dibenarkan untuk memulakan pekerjaan, dan ada juga yang masih tidak boleh melakukan pekerjaan mereka. Dan ini juga mendatangkan masalah kepada setengah keluarga. Dan pada waktu ini adakah sepatutnya pasangan suami isteri membincangkan masalah mereka? Kerana bila
ada masalah, seorang mesti macam nak keluar rumah untuk selesaikan ataupun untuk release tension tu. Adakah sepatutnya dalam waktu PKP ini masih sesuai untuk membincangkan masalah? Ya, sebenarnya waktu PKP lah kita kena ambil peluang dalam hubungan pasangan suami isteri untuk saling memahami satu sama lain, sebab yang berada dalam masalah ni berdua. Kita dan in fact satu Malaysia berada dalam masalah yang sama. Okey, mungkin tak 100% sama sebab contohnya keadaan ekonomi keluarga berbeza-beza. Okey, besar rumah pun berbeza. Kadang-kadang kalau rumah tu apa orang kata, kalau rumah yang kecil, okey, ke sana ke sini dekat situ juga kan. So you nampak je kan. Kalau rumah besar mungkin dia boleh duduk dalam bilik masing-masing. Kalau kata bergaduh ke apa, mungkin ada time off sikit. Tapi that's why kena belajar untuk berterus terang dengan pasangan lah. Terutama kalau ada kerisauan ekonomi dan sebagainya. Okey, doktor, kita ada pemanggil di talian dari Pahang ya. Dari Rawang, dari Selangor juga. Encik Jasmine di talian. Hello Encik Jasmine. Ya, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, boleh teruskan dengan soalannya yang diberikan kepada doktor. Soalannya? Soalan saya, pasal saya difahamkan ada juga jenis manusia yang mana dalam keadaan tenang, dia tak boleh berada dalam keadaan tenang. Dia akan menimbulkan masalah. Wahal perkara tak ada apa yang masalah, tapi dia jenis penyakit yang dia akan menimbulkan masalah. Kalau dia tak menimbulkan masalah, dia jadi kadang tu ada manusia macam ni. Dia ada terbaca salah. Betul ke? Itu nak tanya konselor tu. Terima kasih atas jawapannya. Contohnya? Okey, mungkin doktor tanya contoh, mungkin ada contoh yang boleh Encik Jasmine contohnya, maksudnya hubungan keluarga lah, tak kira lah suami isteri ke dengan anak-anak. Okey. Perjalanan tu memang lancar lah, tak ada apa yang membandingkan pemikiran, tetapi emosi dia tu dia akan timbulkan masalah. Apa saya disebabkan masa lalunya ke, atau memang jenis penyakit. Tu nak tanya tu. Baik. Okey. Baik, terima kasih Encik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Encik Jasmine untuk persoalan tu. Doktor, kadang-kadang ada juga yang terimbau, kadang-kadang lama masalah-masalah lama waktu sepanjang PKP ni. Okeylah, waktu terluang, waktu kosong tu maksudnya otaknya berfikir. Okey. So kita ni manusia, pengurusan emosi kita berbeza-beza ya. Ada orang yang lebih cerdas emosi, dia dapat menguruskan emosi dengan baik. Ada separuh yang kurang cerdas emosi tu mungkin dia senang rasa tertekan, dan bila perkara krisis macam ni berlaku, dia akan trigger sesuatu. Dia punya pemikiran terhadap perkara lalu yang negatif yang berlaku dalam hidup dia. Jadi kalau misal kata selalu sepatutnya dia berada dalam keadaan tenang, bila dia terfikir yang kita panggil dalam psikologi unfinished business lah, perkara-perkara lampau yang mungkin mengganggu hidup dia, bila dia terfikir mungkin menyebabkan emosi dia tu tidak stabil, dan dia marah orang sekeliling, padahal bukanlah disebabkan oleh orang sekeliling. Okay? Jadi dalam situasi ni memang kena, kalau sebenarnya kalau situasi biasa kita sarankan juga untuk dapatkan khidmat kaunseling sekiranya ada kenal pasti ada seorang tu ada unfinished business, isu-isu yang lalu yang menyebabkan dia rasa selalu marah dan sebagainya. Tapi dalam PKP ni kita harap kena cubalah, sebab semua orang berada dalam situasi yang sama, ada banyak perasaan risau, bimbang, bingung dan sebagainya. So masing-masing kena membantulah. Saya harap tak ramailah yang bermasalah macam ni dalam suasana PKP. Baik. Kita ada pemanggil lagi seterusnya di talian pada waktu ini. Hello, selamat pagi. Hello, Puan Haslinda. Hello, selamat pagi. Ya, baik. Selamat pagi, Puan. Puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Puan boleh teruskan dengan soalan Puan yang ingin ditujukan kepada Dr. Ida? Sekadar nak kongsi, saya duduk berdua sahaja dengan suami. Okey. So sepanjang PKP ni adalah 2 minggu suami saya tak kerja. Ada sedikitlah keadaan yang macam, yelah lelaki, ada setengah lelaki, tak semualah. Dia kerja dia tidur lambat, tidur dekat 4 pagi, 5 pagi, lepas tu bangun petang. Okey. Minta macam tolong buat kerja rumah pun susah tau. Okey. Jadi macam benda tu kadang-kadang nak suruh dia pergi kedai pun susah.
Ni sekarang dia dah kerja balik sebab dah dapat panggilan kerja. Dalam masa yang sama, saya sekarang buat barang craft untuk hilangkan saya punya tension lah. Sebab duduk rumah seorang dengan tak boleh mengasuh. Sebab bila ini jadi kita tak dapat nak mengasuh budak. Kalau kita mengasuh tu, jadi kesunyian saya di siang hari tu taklah sunyi sangat. Tapi sebab sekarang PKP, jadi tak dapat nak mengasuh, jadi terasa baliklah sunyi tu. Kadang-kadang baik saya ada hobi yang sekarang saya buat emas lah. Tu je lah. Bagus. Saya cuba untuk hilangkan kebosanan saya dan tensionan kalau suami tak kerja lah. Baik, kita faham situasi Puan apa pun. Terima kasih Puan untuk perkongsiannya, Puan Haslinda. Baik, itulah. Itu juga yang berlaku sebenarnya, Doktor, berkenaan dengan situasi sekarang ini antara suami ataupun isteri lah, ataupun mana-mana individu lah yang tidak memberi kerjasama di rumah. Malaslah nak buat kerja. Untuk hari awal-awal PKP, okey, dah masuk hari berikut-berikutnya, apa tak boleh dilanjutkan, tiba-tiba malas pula. Okey, macam ini melibatkan penyesuaian lah ya. Kadang-kadang macam tadi Puan Haslinda ya, dia kata bahawa suami dia mungkin tidur sampai lewat dan sebagainya, dan kurang tak nak buat kerja rumah ya. Sebab mungkin adjustment, sebab kita masing-masing adjustment berlainan. Ada yang cepat adjust, ada yang akan segera peka dan dia akan buat apa yang patut. Tapi ada separuh orang dia ambil masa sedikit sebab rutin ni dah berbeza. Biasanya tak perlu nak buat kerja rumah, kenapa kali ni kena buat kerja rumah? So mungkin kena faham sikitlah untuk mengelakkan konflik dalam keluarga semasa PKP ni. Kita kena bertolak ansur. Sebab kalau tidak, memang kalau orang yang adjustment lambat tu, pasangannya akan rasa tertekan. Sebab kenapa you tak buat sesuatu yang macam ni? Sebab sedangkan saya harapkan awak bantu saya. So memang dua-dua kena bertimbang rasa dan cuba untuk adjust dengan cepat. Kalau sekarang sedengarnya dah bekerja semula, untuk suami tu dah tak ada masalah. Puan ni pula yang kena isikan masa kosong dia dengan buat kraft tangan dan sebagainya. But I think dia melakukan tugas yang baik. Sebab dia dah berjaya nak isi masa dia tu. So adjustment tu. Tapi perlu diingatkan juga, mana-mana pasangan yang ingin memberikan nasihat kepada pasangan mereka itu dengan cara yang baiklah. Jangan pula timbul pergaduhan yang menyebabkan juga salah faham antara kedua pihak. Kita ada pemanggilan ya? Ya. Segmen ni panas dia tadi. Jadi kopi panas ni. Cik ni di talian. Hello. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan dengan soalan Cik Nik. Ya, soalan saya saya sebenarnya nak puji kerajaan atas pelanjutan yang tindakan telah diambil. Tapi satu persoalan, sebab saya ada terbaca dalam WhatsApp group saya bahawa seorang barber penggunting rambut di Amerika mati sebab dijangkiti COVID-19 oleh kerana close proximity. Jadi saya nak soalkan, kalau boleh kita timbang balik relaxation yang kita bagi kepada untuk kita pergi ke kedai gunting. Kenapa kita gunting kat rumah ataupun cukur macam pergi kat umrah ataupun haji. Baik. Untuk kerajaan timbangkan balik, tarik balik pelepasan yang kita beri kepada pergi kedai gunting, sebab itu very close proximity itu. Betul. Itu je saja. Satu cadangan kita ambil maklum berkenaan dengan info Cik Nik itu berkenaan dengan perkara ini. Kita ada lagi pemanggil di talian. Okey, anda boleh hubungi kami seperti yang tertera taliannya untuk berkenaan ataupun persoalannya sekiranya anda menghadapi masalah ataupun ingin bertanya apa tip-tip yang terbaik untuk anda mengeratkan hubungan. Mungkin anda berseorangan ke bersama dengan keluarga ataupun sesiapa saja di rumah. Okey, balik pada soalan tadi yang isterinya yang sibuk melakukan kerja sebab bila dah hari-hari di rumah, kerjanya jadi ekstra, jadi bertambah. Jadi tukang masak, tukang kemas rumah. Jadi suami ni peranannya apa selain memahami, selain menolong, apa lagi peranan dari segi rohaninya pula bagaimana? Okey, kalau untuk suami memanglah kalau dulu banyak yang isteri buat dan sekarang ni lagi top up lah. Kalau dulu isteri bekerja di rumah, dia nak kerja kena jadi suri rumah sepenuh masa macam kalau suami boleh tolong perkara-perkara yang ringkas pun tak apa. Contohnya kalau dah basuh baju tu tolong sidaikan,
makan. Masa nak makan, isteri dah masak, apa kata sediakan hidangan tu di meja. So simple things like that boleh dimulakan oleh suami. Sebab ini satu cara ialah mengeratkan juga hubungan kita dengan anak-anak. Sebab anak-anak ni dia tengok role model. Kalau dia tengok pasangan suami isteri ni boleh bekerjasama, dia orang akan rasa sejahtera tu. Dia akan rasa tenang berada di rumah. Tak adalah anak-anak ni nak keluar. Ni kalau mak bapak asyik bergaduh dalam rumah dan suasana rumah tu tak terapeutik untuk anak-anak, maka anak-anak ni akan mencari tempat lain untuk merasa tenang. So kita tak nak anak-anak kita di rumah, dia orang kena stay at home kan sekarang ni. So pasangan suami isteri tu kena memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Apa-apa pun asal dalam perhubungan ni kena berkomunikasi. Kena apa yang pasangan kita perlukan. Kadang-kadang pasangan ni dia buat kerja di dapur, macam contoh perempuan buat sibuk memasak di dapur, lelaki yang suami duduk tengok TV di rumah di depan kan. Apa salahnya sekali-sekali jenguk pun, saya rasa isteri tu dah rasa dia at least dia tengok saya buat kerja kan. Tak kisahlah tolong masak nasi saja ke, isteri belajar. It's a time to learn new things. So kena ada usaha walaupun sedikit. Sebenarnya saya rasa Hana, perempuan tak kisah kalau kita buat kerja, tapi kalau ada bantuan tu kita akan rasa wah seronoknya, at least dia tunjuk yang dia berterima rasa. Tanya pun dah cukup dah. Ya betul, dapat menenangkan kita sedikit. Ya, Hana, tanya pun dah cukup. Tanya pun dah cukup. Penting kita tanya je lah, lepas tu tak buat. Janganlah macam tu. buat jugalah. Tak lagi dia buat jugalah. Tanya tu hulurkanlah bantuan kan, jangan tanya je. Baik, kita ada pemanggil seorang lagi dari Kedah. Hello, selamat pagi. Puan Diana. Hello. Hello, ya, Diana. Mungkin ya, silakan soalannya Diana. Baik, alamak terputus. Tak apa, Diana boleh hubungi semula. Doktor tadilah berkenaan hubungan suami isteri. Maksudnya ada ataupun konsep atau terma yang mudah kita faham ialah give and take lah. Ya, betul. Macam isteri give dan pihak yang seterusnya take lah. Bukan hanya seorang yang memberi, yang seorang tak pula memberikan bantuan. Kan kena ada keseimbangan. Dan saya tadi Ana ada sebut tentang peranan dari segi rohani. Kalau macam di rumah, kalau ayah dah berada di rumah, elok kalau misal kata kita boleh ada aktiviti-aktiviti, contohnya solat bersama, dan baca Quran bersama, ataupun setakat tazkirah, duduk berlonggok dengan anak-anak untuk ayah bercerita tentang sesuatu yang baik kepada anak-anak kan. So ini peranan yang boleh, saya rasa orang lelaki boleh buat. Sebab kalau perempuan ni kan orang kata kan banyak sangat cakap membebil. Tapi kalau datang daripada ayah ni lebih otoriti, ada otoritinya. Jadi anak-anak mungkin akan dapat menumpukan perhatian, dan isteri rasa bahawa sebahagian beban mendidik anak tu dapat ditanggung oleh ayah. Bukan kita kata biarlah dia tanggung, tapi kita rasa seronok tanggungjawab ni sekarang boleh dikongsikan. So ini masa untuk start benda macam tu. Okey. Di dalam tempoh PKP ni mungkin ada saluran yang mungkin ahli keluarga di luar sana untuk mendapatkan kaunseling dari pihak berkamar. Bagaimana caranya? Okey, kalau pihak berkamar kita memang ada sediakan talian. Okey, nanti kita boleh bagi nombor untuk dirujuk. Okey, kalau misal kata ada masalah, sekiranya masyarakat ingin mencari kaunselor, pastikanlah cari kaunselor yang berdaftar. Sebab kita ramai orang yang sanggup membantu memberi kaunseling, tapi kita nak masyarakat dapat perkhidmatan yang profesional. Jadi kena tanya dulu, kalau tahu mana-mana kaunselor, tanya sama ada mereka berdaftar atau tidak. Ini penting sebab kita tak nak nanti ada sesi kaunseling tu kalau tidak dilakukan oleh yang tidak bertauliah akan menimbulkan masalah yang lebih besar. So kena tahulah saluran, dan Perkamar juga ada FB page. Boleh cari di FB page Perkamar International, dan ada nombor telefon yang boleh dihubungi di sana kalau perlukan khidmat. Doktor, kita ada satu lagi pemanggil sebenarnya. Jadi walaupun macam nak mengakhiri segmen kita, ada pemanggil lagi dari Terengganu. Apa khabar? Hello. Hello. Ya, siapa di talian? Nama saya Mahira. Mahira. Okey, Mahira. Ya, apa soalannya kepada doktor, silakan. Okay. Assalamualaikum Dr. Ida. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang persoalan kalau macam hari ini kita bincang tentang keluarga yang bahagia tetapi apa pandangan doktor sekiranya ada keluarga yang tidak hidup dalam keadaan yang harmonis ataupun kita boleh sebut tentang keganasan rumah tangga lah, apa tindakan yang boleh diambil oleh mereka atau mangsa-mangsa yang hidup dalam keganasan rumah tangga ni, tindakan yang boleh diambil. Okey, ini soalan yang bagus ya. Saya rasa Baik, terima kasih Mahira. Okey, terima kasih Mahira sebab ni soalan yang
bagus. Sebab kita bukan semua keluarga ni sejahtera. Okay? Bukan kita kata kalau kita arahan stay at home ni juga kami yang kaunselor ni turut risau kalau ada yang stay at home with abusive partners ataupun abusive parents. Okay? Sebab memang berlaku penderaan sebab you stuck at home. Kalau kita rasa sepatutnya selamat di rumah, tapi mereka yang ada dengan ahli keluarga yang abusive ni, mereka rasa stuck dalam keadaan tu dan mungkin dia tak tahu ke mana nak lari. Tapi saya nasihatkan kalau mereka yang ada mengalami abuse ataupun penderaan ni, tolonglah pergi ke balai polis untuk buat laporan. Jangan takut, jangan biarkan diri anda terpenjara dalam rumah. Rumah ni sepatutnya jadi syurga kan, bukan jadi penjara. Dan implikasinya takut keselamatan, takut masa nyawa ke dan sebagainya. Mungkin ada juga yang mungkin lebam-lebam badan sebab tiap-tiap hari didera oleh pasangan ataupun didera oleh ibu bapa. So first pergi balai polis. Okay, buat report pada balai polis dan balai polis tentunya akan minta untuk you pergi buat check up di hospital. Okay, untuk ambil gambar dan check lah apa yang kecederaan yang dialami. Dan selepas tu mungkin mereka juga akan minta kita untuk jumpa pegawai penyiasat untuk bagi laporan lebih lanjut tentang keadaan tu. Okay, so at least katalah you perlu balik ke rumah yang sama, laporan dah ada. Okay, kadang-kadang dia tak ada tempat lain untuk mengadukan, dia kena balik ke rumah itu juga. Tapi kalau ada rumah ahli keluarga lain yang boleh membantu, silalah balik ke rumah ahli keluarga lain. Okay, jangan merisikokan diri. Sebab tak nak nanti habis dia tempoh PKP, kita tengok kes-kes penderaan semakin banyak. Itu sebabnya talian Nur pun masih juga diaktifkan sepanjang PKP ini 15999. Sekiranya ada berlaku keganasan rumah tangga, penderaan kanak-kanak dan sebagainya, boleh juga hubungi talian yang dinyatakan itu 15999 ataupun Perkama sendiri yang memang juga menawarkan perkhidmatan kaunseling kepada mereka yang mempunyai masalah. Baik doktor, terima kasih untuk peluangnya. Ramai lagi yang nak buat panggilan sebenarnya, tapi tak apa, kita akan lanjutkan lagi pada waktu yang akan datang, memandangkan kita pun melanjutkan tempoh PKP sesuai topik itu kita panjangkan juga. Okey, terima kasih sekali doktor atas pengisian. Sama-sama.